Pada pagi ini suka kita memperkenalkan, kita hadirkan Yang Mulia Dr. Mustafa Tahir, gastroantropologi, bariatric surgeons. Secara orang eksklusif kami hadirkan ke Rampai Pagi pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang ke negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Difahamkan ini merupakan kali kedua. Kali kedua. Sebelum COVID yang sebelum COVID ya. Tahun 2020. Ya. Jadi baik, kita difahamkan bahawa doktor dihadirkan ke negara Brunei Darussalam untuk sama menjayakan satu event ataupun acara iaitu acara Beyond Diet Health and Weight Loss Awareness Talk. Difahamkan akan dilangsungkan di sebelah petang nanti dan juga esok. Mungkin doktor dapatlah menerangkan serba sedikit mengenai dengan program ataupun event yang dibawakan di negara Brunei. Silakan. Okey, Assalamualaikum Brunei. Kali ini kita actually nak buat benda ni untuk masalah kesihatan. Cara dia, ramai dalam hidup dia rasa it's okay kalau you dapat penyakit. It's okay kalau you ada dapat darah tinggi, kencing manis, sakit lutut. Padahal benda ni banyak benda yang kita boleh reverse. Banyak benda yang kita avoid. So dalam hidup kita nampak, we know majority penyakit-penyakit kita dapat secondary to obesity, secondary to overweight. So these are the things yang kita nak terangkan, okay? Jadi obesity tu macam you tadi you cakap, it trend, okay? You biasa kalau accept perempuan lepas bersalin kena berat badan naik, padahal shouldn't be. Lelaki kalau jadi umur dia lebih pada 40 dapat penyakit sikit, it's okay. No, kita benda ni tak okay. Macam mana kita nak buat benda ni? Kita maintain kesihatan kita sampai bila-bila within the range of healthy lifestyle. Yang tu acara dia. Jadi ada mindset yang menyatakan menormalisasikan penyakit-penyakit yang sering kita ni dengar itu selepas bersalin. Wajarlah kalau wanita naik badan dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya tidak. Banyak yang perlu kita ni jaga. Betul. Jadi doktor, dalam acara ini apakah topik utama yang akan ditekankan? Ya. Okey, yang kali ini kita nak emphasize lebih pada masalah obesity and obesity related problems. Kalau kita ikut lebih pada 65 major illnesses yang dia ikut masalah obesity tu. Yang major obesity issues tu kita boleh dapat rawatan tu tak semesti makan ubat. So boleh kita kalau reverse benda ni ikut cara kita, ikut cara kesihatan kita sampai benda ni kita boleh reverse 100%. Jadi ada some patient yang dia boleh reverse ikut cara makanan, cara lifestyle, cara exercise. Ada patient yang dia perlu even sampai level of buat surgery untuk reverse untuk berat badan. So these are the thing yang apa yang kita perlu buat before kita sampai to that level. Nampak sekarang ni ada banyak trend untuk masalah turun berat badan. Ubat ke, cara makanan, diet ke, ada macam keto diet, fasting, intermittent fasting, all these things. Ada yang betul, ada yang tak betul. Ada orang yang buat betul, ada orang yang buat benda ni dia akan jadi side effect untuk badan dia. Yang tu kita nak terang untuk manusia kita. Jadi saya percaya mungkinkah sasarannya itu lebih kepada wanita tu korang yang hadir ke event ini. Tan Indah tahu, tapi dalam hal ini kita ingin mengetahui siapa sebenarnya sasaran untuk mereka yang menghadiri acara ini. Adakah ianya terbuka kepada semua golongan ataupun bagi mereka yang mempunyai masalah berat badan? Okey, kita fokus yang penting pasal orang yang berat badan tinggi. Tapi tak semesti orang yang tak ada berat badan tinggi dia ada masalah sihat dia betul. Especially kalau kita ikut ada orang yang kurus kering. Dia tak berat badan tak ni, tapi dia makan hantam makanan benda yang goreng, benda minyak, benda yang orang macam tu also dia tak sihat. Maknanya semua manusia boleh kita hidup kita ikut cara yang betul untuk kesihatan kita. Orang yang tak ada berat badan, macam mana kita maintain. Orang yang berat naik sikit, macam mana kita nak reverse. Orang yang naik lepas tu dapat penyakit, macam mana kita nak reverse penyakit-penyakit yang dia ada. So setiap patient, maknanya semua patient boleh dapat manfaat. Tak semesti orang yang ada berat badan sahaja. Sebenarnya Nisa, kita ni bertuah pagi ni mendapat free consultation. Betul sekali. Kalau di luar pasti berbayarnya. Betul.
Seperti acara di sebelah petang nanti dan esok juga, ya. Betul sekali. Dan semua golongan, maksudnya semua golongan ni semua yang mempunyai tubuh badan lah tuan. Mesti datang untuk kita ni mengetahui walaupun tidak ada masalah berat badan seperti yang doktor nyatakan tadi, tapi ingin mengetahui tentang kesihatan dan sebagainya, boleh dapat manfaat daripada acara yang bakal dilangsungkan pada petang ini ya, insya-Allah pukul 2 dan juga esok. Jadi selain dari bercakap tentang kesihatan, adakah acara ini juga akan menawarkan sebarang aktiviti yang mungkin boleh memanfaatkan orang ramai luar? Let's say for example, kalau kita ikut, kalau tanya orang, you exercise, dia cakap, berat I tak tinggi, kenapa nak exercise? Jadi faham, masalah exercise tu untuk nak kurus berat badan sahaja. Padahal, kita always cakap, kalau you nak buat, let's say, project tu apa you nak dapat? You nak dapat, dalam projek hidup you, satu benda yang you nak dapat, macam mana tukar jenis badan you daripada jenis yang ada banyak lemak untuk jenis yang ada banyak otot, muscle. Benda ni tak berlaku dari Tuhan sahaja, kena kerja. Kena kerja lebih. Tuhan kasih kita badan yang sihat, kena jaga badan kita. Kalau kita ikut agama kita, annal badanaka alaika haq, so kena kerja untuk badan kita. Kena maintain. So jadi untuk masalah, let's say for example, you nak enjoy makanan yang tak betul, it's okay, fine. Kena compensate. Maknanya kena exercise lebih. Jadi exercise tu bukan untuk masalah turun berat badan sahaja, untuk adjust badan kita, untuk kesihatan kita, untuk maintain masalah hidup kita. Yang tu penting juga. Banyak sekali ingin saya tanyakan sebetulnya. Tadi banyak mendengar bermacam-macam terma di luar yang kita digunakan, seperti IF, fasting, keto dan sebagainya. Kalau menurut doktor sendiri, apakah ada pendapat doktor tentang hal ini? Okey, kita juga doktor-doktor kita, kalau kadang-kadang kita kasih diet plan, kadang-kadang kita kasih diet plan intermittent fasting, tapi sementara sahaja. Because benda ni, let's say bila you pakai, because sekarang ni ramai orang jual benda ni as permanent weight solution. Padahal is actually is temporary weight solution. Apa maknanya? You buat benda ni, ini bukan Tuhan kasih kita kerja macam ni. Badan kita kena makan setiap hari 3 kali. Okay? Even kalau kita waktu puasa kita sebulan. Kalau kita puasa sunat dua kali seminggu, tak boleh sampai bila-bila. Jadi benda ni, bila kita buat lebih, dia akan ambil tempat yang tak semesti ambil. Maknanya, dia akan ambil daripada your store, daripada tempat yang kita simpan untuk badan kita, untuk which is penting untuk masalah our immunity, masalah untuk kita macam mana bergaduh genang, again all the, kalau kita dalam badan kita ada infection ke whatsoever. So jadi you turun berat badan, tapi sekali akan kurangkan all your immunity, akan kurangkan masalah kesihatan you. So jadi ada cara dia. Kita ada patient yang datang, let's say hati dia dah hancur because of wrong diet, wrong supplement. Yang tu kita kadang-kadang kena be careful. Jadi kalau kita buat benda ni sementara, it's okay. Sementara dia 3 bulan, maksimum 6 bulan, it's okay. Tak boleh sampai bila-bila. Okey. Mungkin dapat berkongsi juga antara kisah kejayaan yang paling menginspirasikan, ya, yang pernah mengikuti program sepanjang karier doktor. Okey. Ramai yang kita buat. Kalau ikut one of our celebrity, I think yang famous Aisyah Arifin Bennani, Dato' Aisyah. Dato' Aisyah buat operation dia, kita buat operation dia 2017. Operation untuk kecilkan perut, kasih dah bariatric surgery. Bariatric surgery konsep tu is an ultimate weight solution untuk kuruskan satu badan untuk penyakit yang you ada. Darah tinggi, kencing manis, masalah reflux, sleep apnea, masalah berdengkur ni, semua masalah jantung, paru-paru, semua dia akan hilang. Untuk dia, penting dia buat because masa tu dia ada sakit lutut. So dia tak boleh jalan jauh. Lepas tu dia ada masalah reflux. So Alhamdulillah kita buat 2017. Sampai sekarang dia berjaya and maintain. Kita nampak seorang public figure di negara jiran kita ni, kejayaan. Dan rasanya itulah saya nyatakan tadi, sekarang kesihatan yang berhubung kait dengan menurunkan berat badan itu sudah menjadi trend. 2 tahun kebelakangan dan macam-macam kaedah yang kita dengar yang sudah mereka gunakan, bukan hanya bariatrik ataupun memotong sebahagian tali perut, betul. Dan ada lagi telan belon
Macam-macam. Macam-macam. Ini peluang tani sebenarnya ni untuk berkonsultasi. Yang tu betul ada, tapi kena faham also benda ni tak sesuai untuk semua patient. Betul. Ada Ikut ketahanan patient badan also juga. tak sesuai untuk buat surgery. Ada patient sesuai untuk buat diet and program. So ada cara dia jugalah ikut. So kita buat benda ni, kita tailor according to the patient, umur dia, berat dia, penyakit dia. Macam itulah. Jadi ada setiap kriteria yang perlu dipenuhi untuk membuat segala mungkin bariatric surgery. Sebelum ianya diputuskan untuk melakukan satu-satu program ni yang tekan tadi. Baik, kita masih ada masa lebih kurang 15 minit. Jadi sebelum itu juga saya adalah juga membuat sedikit penelusuran, membuat research. Kadang-kadang kecantikan tubuh badan itu begitu dekat dengan wanita dan tidak dinafikan meningkatnya umur, doktora. Jadi usaha untuk kita ni bukanlah alasan pulang ni, doktora. Tadi kan badan akan meningkat apabila meningkatnya umur, khususnya kalau wanita, kecuali tambahan lagi kalau genetik. Jadi untuk menurunkan berat badan itu sesuatu yang menjadi cabaran besar juga. Dan saya ada melihat beberapa penelitian dan juga pengkajian daripada pakar kesihatan di luar negara. Ya, kita boleh memaintain ataupun mengekalkan kesihatan itu sedari awal, ataupun especially untuk umur 40 tahun ke atas itu, apabila kita mengamalkan ada 3 jenis makanan sihat lah yang dinyatakan, dark chocolate, green tea dan juga berries. Jadi pendapat sedikit daripada doktor sendiri. Alright, yang tu memang kalau kita, because you sekarang ni dah cakap pasal banyak benda. Pasal umur, perempuan, yang hormonal changes, pasal makanan. Tapi kena nak jawab untuk yang 3 benda yang you tanya tadi. Pasal badan kita, anything, apa-apa banyak kita makan, kena makan, kena at the same time, kena benda akan keluar. Maknanya kita akan pakai benda ni untuk masalah tenaga kita. Alright. So kalau you ambil 10 dan tenaga akan habis 10, so tak ada berat badan akan naik. Tapi ambil 15 and you pakai 10, ada 5 ekstra jadi lemak, berat badan naik. Simple like that. So jadi bila kita cakap coklat is coklat. Kita tahu coklat because gula dia tinggi. Tapi dark chocolate compared to the index dia untuk gula kurang. We call it glycemic index. Sama macam ambil gula biasa ataupun brown sugar. Ambil macam nasi biasa ataupun brown rice. Dia sama starch tapi dia kurang sikit. So maknanya kira berdosa tapi kurang sikit. Because gula dia kurang. But chocolate is chocolate. Now the question is, you boleh makan coklat. Tapi you jangan makan coklat tapi you tak makan makanan biasa. Kena makan makanan biasa. Seimbang. Bila mulut kita rasa gatal sikit nak makan benda yang sweet-sweet sikit. And boleh makan benda yang gula. Kalau kita makan coklat biasa ataupun dark chocolate, kira dark chocolate is better. But it is still chocolate. Faham? Maknanya. So kalau kita nak makan sikit dark chocolate, lebih baik pada makan yang coklat biasa. Now green tea is actually benda yang kasih you zero energy, zero calories. So you minum tak ada guilt. And at the same time dia akan berbaikkan masalah acidity dalam badan kita. Alright? So these are the thing yang kita akan advise. Kadang-kadang ada banyak benda yang kita boleh ambil, tapi benda ni dia tak akan kasih kita extra calories. So these are the things sometimes kita boleh main around cara makanan. These are the things can help us not to gain weight. Baik ya. Jadi sebenarnya peluang kita juga untuk mendapat sedikit sebanyak informasi berdasarkan pengalaman dan juga ilmu kedoktoran daripada yang mulia tetamu kita ni, sebenarnya untuk event, kita berbalik kepada event kita yang akan berlangsung. Difahamkan hari ini akan berlangsung di sebelah petang nanti dan juga esok ya. InsyaAllah. Dan mungkin apa harapan doktor daripada acara Beyond Diet yang akan berlangsung ini? Yang kita macam ni, we always khairun nas man nafa'an nas, and in English we say sharing is caring. Now kita dapat ramai patient datang jumpa kita bila dah ada penyakit yang major. Sebab apa? Dia dah neglect, dia dah lepas, dah biar benda ni, dah accept the fact being you dapat penyakit. Sebab umur, sebab genetics macam tadi you cakap, sebab keturunan family dia. Padahal kalau kita bagi tahu orang tu ada rawatan untuk penyakit yang you ada. Ada kaedahnya. Ada masalah yang kita boleh membantu.
Ada benda ni kalau kita tangkap awal, boleh kita reverse hidup kita. So now, kalau kita ikut generation yang sekarang ni, nampak banyak benda ada, cara makanan, all this type of drinks, ice cream sekarang ni macam-macam ada ice cream. Competition susah. You nak remain susah. Tapi at the same time also we nampak the young upgrowing generation orientasi dia into awareness very high. So adoption very high. Sekarang ni orang dia boleh kalau kita build up this dalam otak orang yang muda-muda, because before we talk about adult obesity, now we are talking about adolescent obesity. We are talking about childhood obesity. So basically obesity is actually coming down to the younger generation. Those young generation yang metabolisme dia tinggi, dia tak ada penyakit, kita tangkap orang ni. Ini harap kita orang akan reverse orang ni sebelum dia akan cari untuk ada penyakit-penyakit yang dia ada. Banyak benda kita boleh reverse. Jadi ini bermakna kita juga mempunyai tanggungjawab berupa integriti kepada kesihatan tubuh badan kita. Sebab itu kita ni perlu educate, didik awal lah generasi muda ni untuk memahami kenapa kita perlu sehat dan mempunyai berat badan yang ideal dan juga cuba mencegah penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang begitu dekat dengan masyarakat Melayu. Betul. Betul sekali. Sebetulnya kalau kita ni dengar mindset kita ni ataupun mindset minda kita ni, hal ehwal dengan kekurusan badan dan sebagainya ini adalah lebih terhadap penjagaan kosmetik, bukan terhadap penjagaan kesihatan. Jadi berbual-bual sedikit dengan doktor ni dapatlah sedikit membuka minda kita ni, dan itu yang kami harapkan juga dengan penonton di rumah dapat membuka minda juga untuk menerima apa yang disampaikan oleh Dr. Mustafa ini. Dan akhir sekali, kalau penonton di rumah ingin mengambil bahagian atau ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai acara ini, bagaimana doktor? Okey, kalau kita nak cakap satu benda je, kita always kita ada satu title yang kita kasih patient kita. Health is something to be earned. Maknanya kita bekerja untuk maintain kesihatan kita. Maknanya kita tak ada manusia lahir you ada penyakit. You akan pergi cari ambil penyakit tu. Yang tu yang kita always kita bagi tahu orang kita. Kena faham kita boleh also enjoy makanan lain. Kita boleh enjoy aktiviti lain. Kita boleh enjoy buat exercise, and after exercise boleh makanan elok tak elok is okay. Bila kita sampai to some good level in our life, 80% dalam hidup you makanan elok, cara dia elok, 20% benda yang tak elok. Still nak makan goreng, still nak makan coklat, still nak makan ice cream, boleh juga. Tapi dah coklat. Kena dah coklat. Okay, tapi at the same time kena be fair. So kita come to a very simple principle. 3 benda yang I tell my patient. 3 benda. Cut gula, tepung, cut gula, okay. Kurangkan karbo, and exercise macam nak mati. Sampai bergila-gila. Jadi exercise tu bukan you buat because you nak turun berat. Exercise tu fun. Exercise to enjoy. And jangan buat benda yang satu. Buat banyak benda. Exercise different type. Boleh run, boleh cycle, boleh walk, boleh brisk walk, boleh angkat berat, boleh buat. Because you pandai, badan you lagi pandai. Dia suka berubah-berubah, kena berubah-berubah jugalah. Apa kepentingan untuk kita sentiasa sweating dalam melakukan exercise? Well, basically dia macam ni. Kita tanya patient. Tanya patient, okay, you boleh keluar rumah kalau you tak brush your gigi. Apa you rasa? Rasa mulut you tak sedap, right? Selesa. Okay, tak selesa. Yang tak selesa tu, dalam your otot badan also ada benda yang tak selesa. Sebab bila you exercise, you akan nombor satu, akan betul-betul akan detox. Betul-betul akan clean your badan. Lepas tu, you tak pernah jumpa orang lepas exercise menangis. Orang lepas exercise happy, right? Because dia automatically dia akan de-stress out. Kalau you rasa stress, penat, whatsoever, dia akan cleanse out your not only badan, otak sekali. With benda ni penting untuk fungsi kita yang baik. Untuk akhirnya ni doktor. Lagi pandai. Untuk akhirnya doktor, mungkin ada yang ingin disampaikan sebarang harapan mungkin seruan kepada penonton kita yang ada menyaksikan sesi ini pada pagi ini. Silakan. Okay,
kita cakap insya-Allah kita buat benda yang baik. Kita nak kasih kesihatan untuk orang Brunei sini dan orang mana-mana insya-Allah. Idea behind it kena faham masalah yang you ada because of berat badan, ada rawatan untuk dia. Rawatan nombor 1 dalam otak kita, bukan dekat doktor-doktor. Nombor 1, kita accept kita perlu tukar cara hidup kita dan kita boleh membantu insya-Allah. Itu yang kita nak tanya. Dan kepada para penonton, boleh sebenarnya acara ini diadakan selama 2 hari. Sekali lagi, petang nanti akan ditumpukan di Mulia Hotel, Mulia Hotel, jam 2.30 petang, dan esok bertempat di Panaga Club, Seria. Betul. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Dr. Mustafa Tahir. Masa berkualiti yang kami ada, yang diberikan kepada kami sebenarnya, secara eksklusif kita hadirkan Dr. Mustafa Tahir, upper GI dan bariatric surgeons, yang akan juga mengisikan satu event Beyond Diet, Health and Weight Loss Awareness Talk pada hari ini dan juga esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.